Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai prinsip Archimedes. Kita biasa melihat objek terapung dalam kehidupan seharian kita seperti kapal di laut, belon udara panas, sampan ataupun kayu balak. Apakah yang menyebabkan objek-objek ini terapung? Objek ini terapung disebabkan oleh daya apungan. Apakah daya apungan? Daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cahaya. Seterusnya, bagaimana daya apungan ini ditentukan? Mari kita lihat contoh. Suatu objek yang terendam sepenuhnya di dalam suatu cecair. Objek ini akan mengalami tekanan disebabkan oleh bendalur tersebut. Tekanan ini akan menghasilkan daya yang bertindak pada permukaan atas dan bawah objek tersebut. Perbezaan antara daya ini ialah daya apungan. Seterusnya, kita lihat apa yang dinyatakan oleh prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalur akan mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalur yang disesarkan. Mari kita lihat contoh ini. Suatu pemberat dengan berat di udara sebanyak 8 Newton direndam di dalam air yang diisi di dalam tin Eureka. Apabila pemberat ini direndam sepenuhnya, didapati beratnya berkurang kepada 5 Newton. Berat ini dinamakan berat ketara. Didapati berat air yang disesarkan adalah sebanyak 3 Newton, iaitu bersamaan dengan berat yang hilang pada pemberat tersebut. Dengan ini kita boleh nyatakan bahawa berat air yang disesarkan adalah sama dengan daya apungan. Seterusnya, mari kita lihat hubungan di antara keseimbangan daya dan keadaan keapungan. Bagi suatu objek yang terapung pada permukaan air, contohnya seperti pelampung, objek ini mengalami daya apungan yang sama dengan berat objek tersebut. Dan objek tersebut berada di dalam keseimbangan. Seterusnya, bagi objek yang sedang tenggelam di dalam air, contohnya seperti batu yang dibuang di dalam air. Dalam kes ini, daya apungan adalah lebih kecil daripada berat objek tersebut. Dan objek memecut ke bawah. Dalam kes ini, objek tidak berada di dalam keseimbangan daya. Contoh seterusnya, suatu objek yang sedang memecut ke atas. Contohnya seperti sebiji bola yang ditenggelamkan di dalam air kemudian dilepaskan. Dalam kes ini, daya apungan adalah lebih besar daripada berat objek. Dan objek ini tidak mengalami keseimbangan daya. Seterusnya, kita lihat aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan seharian. Contoh yang pertama ialah hidrometer. Hidrometer ialah alat yang digunakan untuk mengukur ketumpatan cecair. Semakin rendah ketumpatan sesuatu cecair, semakin dalam hidrometer akan tenggelam dalam cecair tersebut. Begitulah sebaliknya. Seterusnya, garis plimsoll pada kapal laut. Kapal yang beroperasi di laut perlu mempunyai garis plimsoll yang dilukis pada badan kapal tersebut. Garis plimsoll ini adalah sebagai panduan tahap tenggelam yang paling maksimum dibenarkan pada kapal tersebut.
Garisan yang paling bawah yang ditanda sebagai WNA, iaitu Winter North Atlantic, merujuk kepada tahap tenggelam kapal yang dibenarkan apabila berlayar di Laut Atlantik Utara pada musim sejuk. Dan garisan yang paling atas iaitu TF merujuk kepada Tropical Freshwater, iaitu air tawar di kawasan tropikal. Apakah fungsi garis plimsoll ini? Bagi suatu kapal yang berlayar di kawasan Atlantik Utara pada musim sejuk, yang mana dia tenggelam pada garisan paling bawah, kapal yang sama dengan muatan yang sama akan tenggelam pada garisan TF jika dia memasuki kawasan sungai yang mana air tawar tropikal mengalir di dalamnya. Seterusnya, kita lihat bagaimana kapal selam berfungsi. Kapal selam dapat tenggelam dan timbul dengan mengubah jumlah udara yang terdapat di dalam tangki balas. Untuk tenggelam, tangki balas akan diisi dengan air yang menyebabkan berat kapal selam bertambah melebihi daya apungan. Ini yang menyebabkan kapal itu tenggelam. Sebaliknya, apabila mahu timbul, ruang dalam tangki balas akan diisi dengan udara dan ini mengurangkan berat kapal selam tersebut dan menyebabkan kapal tersebut timbul semula. Seterusnya, belon udara panas. Bagaimana belon udara panas ini dapat naik ke atas ataupun turun ke bawah? Untuk naik ke atas, injap pada payung terjun perlu ditutup dan pembakar akan dinyalakan untuk memanaskan udara di dalam belon udara panas. Dengan ini, belon akan menjadi lebih ringan dan naik ke atas. Untuk turun ke bawah, injap pada payung terjun dibuka atau pembakarnya dipadamkan. Ini akan menyebabkan udara yang lebih sejuk berada di dalam belon dan menjadikan belon lebih berat dan menyebabkan belon turun ke bawah. Seterusnya, mari kita cuba selesaikan beberapa soalan melibatkan prinsip Archimedes. Contoh, sebuah sampan dengan berat 1200 Newton sedang terapung di permukaan air. Berapakah isi padu bahagian sampan yang tenggelam? Diberikan ketumpatan air adalah 1000 kg per meter padu. Di sini formula untuk daya apungan iaitu FB sama dengan rho GV. Dan kita tahu bagi suatu objek yang terapung, daya apungan adalah sama dengan berat objek. Kita gabungkan dua-dua persamaan ini dan gantikan dengan maklumat yang diberi. Hasilnya didapati isi padu bahagian tenggelam adalah 0.12 meter padu. Contoh kedua. Seketul batu dengan berat asal 86 Newton dan isi padu 2000 cm padu tenggelam sepenuhnya di dalam air. Berapakah berat ketara batu itu di dalam air? Diberi ketumpatan air 1000 kg per meter padu. Berat batu di dalam air juga dikenali sebagai berat ketara, iaitu sama dengan berat asal ditolak dengan daya apungan. Dalam kes ini, isi padu air tersesar diberi adalah 2000 cm padu, iaitu bersamaan dengan 0.002 meter padu. Kita gantikan maklumat diberi di dalam persamaan dan didapati daya apungan adalah 19.62 Newton. Maka berat ketara didapati daripada berat asal yang ditolak dengan daya apungan. Dan didapati berat ketaranya adalah berkurang kepada 66.38 Newton. Sekian, terima kasih.